Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini, terus kepada isu yang paling hangat di Parlimen Malaysia tentang larangan lompat parti kepada semua ahli parlimen. Aku sangat setuju dengan keputusan ini, terutamanya apabila Perdana Menteri kita, yaitu Ismail Sabri Yaakob, dengan ini mengatakan bahawa ahli parlimen perlu kosongkan kerusi jika tukar parti. Mana-mana ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti, baik dalam gabungan sama ada berbeza, akan kehilangan kerusi parlimen disandang. Itu antara 8 parameter utama dalam penggubalan rang undang-undang Perlembagaan Pinjaman Nombor 3 2022 berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti yang dibentang oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Rakyat hari ini. Perdana Menteri itu berkata bahawa ahli Dewan Rakyat yang meninggalkan parti politiknya selepas menang pilihan raya untuk menjadi wakil rakyat bebas juga perlu mengosongkan kerusi di sandang. Jelasnya, RUU itu memperincikan keanggotaan ahli Dewan Rakyat merujuk kepada keahlian mereka dalam sesebuah parti politik dan bukan keanggotaan parti itu dalam mana-mana gabungan. Bagaimanapun, kata Ismail Sabri, RUU itu turut memperuntukkan beberapa pengecualian kepada wakil rakyat yang bertukar parti, antaranya ahli Dewan Rakyat dipecat daripada partinya tidak perlu mengosongkan kerusi parlimen di sandang. Ahli Dewan Rakyat yang keluar daripada parti politik dalam satu parti gabungan dan menyertai parti politik yang lain dalam parti gabungan yang sama atau berbeza adalah terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat, kata beliau lagi semasa membentangkan draft RUU Undang Anti Lompat Parti tersebut. Mana-mana ahli Dewan Rakyat yang bertukar parti atau meninggalkan parti politik yang beliau menjadi calon semasa pilihan raya untuk menjadi ahli Dewan Rakyat bebas akan terhenti menjadi ahli Dewan Rakyat dan perlu mengosongkan kerusi, kata Ismail Sabri lagi. Beliau berkata demikian ketika membentangkan RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 berkaitan larangan ahli parlimen bertukar parti di Dewan Rakyat hari ini. Mengulas lanjut, Ismail Sabri juga memaklumkan RUU memperincikan keanggotaan seseorang ahli Dewan Rakyat merujuk kepada keahlian dalam parti politik sahaja dan tidak membabitkan keanggotaan partinya dalam mana-mana gabungan. Ia bermakna, sekiranya sesebuah parti politik keluar daripada gabungan seperti yang berlaku pada 2020, apabila Bersatu memutuskan untuk keluar daripada Pakatan Harapan, parti itu tidak kehilangan kerusi. Menurut Perdana Menteri lagi, keanggotaan ahli Dewan Rakyat dalam parti gabungan tidak diambil kira kerana persoalan dasar yang menjadi asas kepada penggubalan RUU itu adalah membabitkan keahlian mereka dalam parti politik. Penggunaan simbol parti politik atau simbol parti gabungan tidak akan diambil kira dalam RUU berkaitan dengan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, katanya lagi. Berhubung pengecualian dalam RUU itu, Ismail Sabri mengatakan selain pemecatan ahli Dewan Rakyat daripada parti, RUU berkenan turut mengecualikan kewajipan mengosongkan kerusi kepada ahli Dewan Rakyat jika parti politik mereka terbubar atau pendaftaran parti politik itu dibatalkan, kata Ismail lagi. Selain itu, katanya pengecualian itu turut diberikan kepada mana-mana ahli Dewan Rakyat yang dipilih menjadi yang dipertua Dewan Rakyat. Pada masa sama, katanya, RUU itu turut
menyediakan peruntukan sama untuk ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dalam memasukkan Seksyen baharu 7E ke dalam jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan. Namun, seperti dimaklumkan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebelum ini, penguatkuasaan Seksyen 7A itu tertakluk kepada persetujuan Sultan dan yang di-Pertuan Negeri serta kelulusan di peringkat DUN. Terdahulu, Ismail Sabri mula membentangkan RUU itu di Dewan Rakyat sekitar jam 11.40 pagi untuk ia mula dibahaskan selama 2 hari bermula hari ini. Selepas perbahasan dan penggulungan, undian belah bahagi perlu dilaksanakan untuk membolehkan RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat. Perkara 159 Perlembagaan memperuntukkan sesuatu rang undang-undang bagi memindah perlembagaan selain yang dikecualikan daripada peruntukan itu hanya boleh diluluskan di Parlimen dengan sokongan tidak kurang 2/3 pada bacaan kali kedua dan ketiga. Aku nak ulas sedikit tentang isu ini. Aku sangat gembira atas keputusan luar biasa ini daripada Ismail Sabri Yaakob. Beliau telah menunaikan janji dalam MOU bersama dengan Pakatan Harapan, yaitu memperkenalkan dan menguatkuasakan rang undang-undang anti lompat parti. Dan hari ini Ismail Sabri mengatakan ahli parlimen perlu kosongkan kerusi jika tukar parti. Ini yang kita mahu. Sekiranya dia pindah parti, perlu ditinggalkan kerusi yang disandang itu. Kerana tidak adil, beliau disokong oleh rakyat berdasarkan parti politik yang ingin dimenangkan. Tapi oleh kerana beliau berpindah, itu merugikan. Dan aku setujulah dengan apa yang Ismail Sabri Yaakob katakan ini, yaitu beliau boleh berpindah ataupun orang yang mau pindah katak itu boleh membuat demikian kerana itu haknya. Tetapi beliau tidak boleh membawa jawatan atau kerusi itu pindah bersama dengan dia. Sama ada pindah dalam parti, dalam gabungan sama atau berbeza, itu tetap akan menyebabkan pemecatan serta-merta sebagai ahli Dewan Rakyat. Dan baru sebentar tadi berita yang aku dengar, ada seorang ahli parlimen mencadangkan supaya dilaksanakan supaya dapat mengurangkan budget, mengurangkan dana pilihan raya, dicadangkan supaya apabila kerusi yang disandang itu ditinggalkan dan ditinggalkan, tidak perlu diadakan pilihan raya kecil. Cuma parti politik yang ditinggalkan itu, parti politik pemenang itu akan memilih siapakah nama yang dicadangkan untuk menggantikan yang dipecat, yang lompat parti itu. Itu lebih baik. Aku suka dengan cadangan itu kerana dapat menjimatkan uang, dapat menjimatkan masa dan betul-betul akan mengajar ahli parlimen supaya lebih berintegriti. Kita akan lebih percaya selepas ini. Kelihatan sekarang sinar mula bersinar kembali, mula menerpa kembali Parlimen Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu ini. Aku gembira dengan keputusan terkini ini karena ini memberi harapan baru kepada Malaysia dan rakyat semua. Jom kita mengundi karena ada harapan baru. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.